Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Tolong buka pada jilid yang 7 Tafsir Ibn Katsir pada muka surat 266. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di dua telinganya. Maka beri khabar gembira kepadanya bahawa ada azab pedih yang menanti. Jadi setelah Allah membahaskan keadaan orang yang berbahagia, iaitu mereka yang dapat mengambil tunjuk dari kitabullah, mengambil manfaat dari mendengarnya, ini datanglah satu bab daripada namanya muqabalah, iaitu muqabalah tsana' ala ayatil kitab al-hakim bi dhiddi dhalika fi dhammi ma ya'ti bihi ba'dun nas. Ini adalah bab muqabalah. Yang pertama, menceritakan kenikmatan, kebahagiaan yang dirasai oleh mereka yang beriman kepada Allah dan merasa cukup dengan petunjuk daripada kitabullah, mengambil manfaat daripadanya. Dan kini datang sebutan tentang orang yang celaka, iaitu orang yang berpaling daripada mengambil manfaat mendengar kalamullah. Mereka ni lebih bersemangat mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Dalam kitab kita tafsir, kita akan lihat bahawa waqad fassara lahwal hadith fi hadhihi al-ayah bil ghina jama'atu min as-sahaba wa tabi'in. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir Qurtubi, bahawa berlaku seolah-olah apa yang dinamakan sebagai jumhur, kalau tidak ijma' pun, makna majoriti para ulama di kalangan sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud, Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Makhul, Qatadah, ramai di kalangan para sahabat dan juga para tabi'in yang mengatakan bahawa maksud lahwal hadis dalam konteks ini adalah nyanyian. Ini kalau kita dapat lihat pula dalam tafsir Jarir, itu juga dalam Al-Baihaqi dalam sunannya daripada Abdullah bin Mas'ud, annahu qala wallahi alladhi la ilaha illahu inna lahwal hadis lahwal ghina thumma dzakaraha thalathan. Kalau kita lihat dalam tafsir Jarir Tabari, itu juga dalam Imam Baihaqi dalam Sunan Kubranya, bahawa kata Abdullah bin Mas'ud, untuk mengetahui tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud ni antara para sahabat yang paling faqih, yang paling alim di samping Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini Abdullah bin Mas'ud, jangan lupakan dia terkategori seperti ini disebut oleh para a'immatul muhaddithin. Kita dapat lihat sebagai contohnya dalam Taratib al-Idariyah oleh Imam Abdul Hayy al-Qitani yang menyusun fuqahaus sahabah. Ini antaranya merupakan Abdullah bin Mas'ud, bahawa beliau mengatakan sungguhnya beliau mengkonfirmkan perkara yang namanya lahwal hadis ini adalah perkara yang namanya nyanyian. Menarik juga untuk kita lihat di kalangan para ulama muhaddithin, ulama-ulama muasirin, ulama-ulama yang terkemudian dalam fatwa mereka berkaitan tentang hukumul ghina wal musiqa. Menarik untuk kita bincang. Nanti saya akan bawakan kepada tuan-tuan dalam kitab tafsir yang moden, contohnya Tafsirul Bayan li Ahkamil Quran oleh Syekh Abdul Aziz Tarifi. Menarik juga beliau bawakan kepada kita bahawa dalam syariah ni menetapkan larangan terhadap perkara namanya lahwal hadis yang merujuk pada perkara-perkara melalaikan, nyanyian sedemikian. Dia merupakan perkara yang pertama dia menganggap sebagai al-ghina. Ghina ni maknanya nyanyian. Yang kedua dipanggil ma'azif. Ma'azif ni macam musiqa lah, macam muzik lah. Ada lagu yang disertai dengan muzik dan ada muzik saja tanpa lagu, dan ada yang berhimpun kedua-duanya sekali. Jadi yang dimaksudkan sebagai ghina ni apa sahaja lagu yang melalaikan, yang menyebabkan seorang itu timbul syahwat dalam dirinya, menceritakan kecantikan seorang perempuan sebagai contohnya, atau membawa kepada perkara-perkara yang bersifat khurafat, syirik, perkara-perkara yang bersifat pemujaan pada dewa, ataupun apa sahaja perkara yang membawa kepada perkara yang syirik, maka itu merupakan perkara yang memang secara ditalaknya, secara qaulan wahidannya, bahawa ia merupakan satu benda yang haram. Dan kemudian berkaitan dengan azif ni pula, biasanya merupakan alat yang bersifat muzik ni daripada kayu ke,
ke daripada benda yang bersifat mizmar ke, seruling ke, ataupun apa saja alat elektronik yang baru yang menyebabkan keluarnya bunyi-bunyi muzik yang tertentu. Maka dalam penjelasan dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz Tarifi di sini, bahawa apa saja yang membawa pada perkara-perkara semikian, melalaikan, menjauhkan orang daripada Allah SWT bersifat muzik seperti ini, yang menyebabkan malingkan manusia pada mendengar Al-Quran, melalaikan mereka, maka ini penjelasan dia kemukakan dia sebagai haram. Tamaan ada pendapat yang kita akan bawakan ikut apa yang dikemukakan oleh Syekh Ali Jumaah sebagai contohnya dalam fatwa beliau untuk kita fahami berkaitan dengan perkara semikian. Jadi dalam konteks saya ini, Allah Ta'ala mengemukakan satu uslub yang menarik. Kata Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini ada satu konteks, iaitu menariknya Allah SWT mengemukakan di antara manusia ada yang membeli, yang perkataan digunakan may yashtari. Kalau kita pergi pada pokok asalnya ishtara, yashtari, ishtiraun, ini adalah merujuk kepada satu usaha yang menggembeling tenaga, mengeluarkan modal untuk mendapatkan sesuatu dalam konteksnya yang asal. Tapi Allah SWT mentakdimkan musnadnya dalam konteks ini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Antara manusia, mana kat sini nak menarik perhatian supaya jangan ada yang terkecuali tarikan, sebutan, motivasi ataupun peringatan ini melibatkan semua manusia tanpa ada pengecualian. Kalau seorang bapa nak menceritakan kepada anaknya satu perkara menarik, dia kena pandailah usul tashwiq yang kita maksudkan di sini. Kalau nak tegur direct kepada anak-anak tak kisah apa yang berlaku, itu namanya tembak pakai peluru hidup. Namanya nanti kita akan belajar konteks pendidikan yang dikemukakan oleh surah Luqman. Bila Luqman mengajar, membimbing anaknya bagaimana uslub tashwiq yang digunakan itu. Di sini sebagai permulaan, tentulah sebab apa kena sebut secara umum. Di kalangan budak-budak sekarang kat sekolah, ada yang terpengaruh dengan apa yang berlaku sekarang. Ada yang hisap vape, ada yang begini, ada yang begitu. Maka dia cerita secara umum, maka anak-anak pun tengok, wah ni belum kena batang hidung aku lagi. Mana dengan cara demikian, dia merupakan satu usaha untuk menarik si anak agar memberikan perhatian terhadap isu penting yang dikemukakan oleh si bapa. Jangan awal-awal terus dia pakai serkap jarang je, terus kata, siapa kat sini dia hisap vape. Akad demikian pada anak. Ini adalah satu tindakan yang tidak hikmah. Sedangkan kita belajar daripada awal lagi, berulangnya perkataan Hakim dan juga hikmah dalam surah ni memberikan satu indikasi lah kepada kita yang membaca Al-Quran, yang berinteraksi dengannya, bahawa hikmah ni memang benar-benar sering hilang daripada kehidupan orang beriman. Bayangkan kalau seorang majikan dalam meeting yang penting, dia hadir semua kerja jawatan, maka di akhir meeting dia bercakap ni kan, dengar laras ayat pertama dengan laras ayat kedua, agak-agak mana satu yang lebih hikmah, mana satu yang lebih tashwiq. Maka si majikan berkata pada semua departmen yang ada, oleh kerana saya tahu tuan-tuan semua sibuk, tapi saya masih ada agenda berikutnya, dan agenda ni saya hanya perlukan 2 orang saja yang ada di sini. Yang lain saya tahu tuan-tuan sibuk, tuan-tuan kena teruskan kerja. Syarikat kita dalam cabaran yang kita alami sekarang, kena semua orang kena peranan. Jadi saya persilakan semua orang untuk meneruskan kerja masing-masing. Yang saya perlukan kat sini cuma head bahagian finance dengan HR saja. Yang mana satu ayat yang sepatutnya kita gunakan, yang ni ke ataupun yang kedua. Bagaimana pula ayat yang kedua? Ayat kedua bos ni terus berkata, okey, kita setakat ni dalam meeting, saya harap semua orang boleh belah, boleh tinggalkan dewan ni, saya tak perlukan dah semua, saya perlukan 2 orang saja. Agak-agak ayat mana yang lebih melihatkan pada profesional, yang lebih hikmah, yang lebih tashwiq? Maknanya kalau ayat yang pertama digunakan, itu ketua jawatan yang ada di situ akan merasakan, wah, aku orang penting, aku kena peranan untuk membantukan kelancaran syarikat, aku kena teruskan kerja. Mana waktu ini begitu singkat, aku kena mulakan sekarang. Yang 2 orang yang menanti tanggungjawab nak diberikan itu, nak dipanggil teruskan meeting itu, perlu merasakan, oh, aku orang penting. Semua orang merasa tanggungjawab. Maka demikianlah satu bentuk yang ajib dalam penggunaan Quran. Sekali kita akan lihat, walaupun sentuhan sulbil mawdu', tajuk utama yang dikemukakan oleh surah Luqman ialah pernikahan anak, tapi daripada awal Allah telah memuatkan dalam fikiran yang baca, yang mentadabbur ayat yang indah ini, bahawa ini karakter kualiti yang ada pada manusia yang akan dijulang namanya selepas ini akan kita temui, iaitu kisah Luqman. Maka bila Allah menggunakan ayat wa minan nasi may yashtari, bahawa ayat ini menggambarkan alangkah malangnya bagi manusia yang berada di bahagian opposite daripada yang pertama. Yang pertama yang telah kita baca, mereka orang beriman yang bersalat, berzakat, beriman pada perkara gaib antaranya hari kiamat, dan berkompaskan hidupnya Al-Quran. Alangkah beruntungnya dia. Tapi sementarahan pula opposite-nya di sebelah sana ada seorang manusia rugi yang dia membeli perkara-perkara melalaikan. Bayangkan nak membelinya kena keluarkan kosnya, kena ada modalnya, dan yang dia belinya pula itulah perkara yang melalaikan supaya menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dalam ayat liyudilla an sabilillah ni sebenarnya dibaca juga dengan liyadilla. Kalau liyudilla maknanya dia menyesatkan manusia, tapi kalau liyadilla berarti supaya sesat dirinya dan membawa bersama-sama dengannya pengikut-pengikutnya. Saya telah terang kepada tuan-tuan daripada Al-Burhan fi Ulumul Quran Imam Zarkashi, bahawa wajah-wajah qiraat yang ada ni adalah untuk menampung keluasan makna, kerana setiap kali berubahnya harakat bacaan itu dia membawa pada makna baru yang juga dikandung oleh surah ataupun ayat tersebut. Jadi Ibn Kathir dan juga Abu Amr membaca dengan liyadillah, dan yang lain membaca sebagai liyudillah. Jadi maknanya di sini dia merujuk kepada 2 makna beza, tetapi masih lagi dalam konteks yang sama, sama ada menyesatkan manusia dan dirinya, ataupun urusannya dia sendiri sesat dan bersama dan kesesatannya itu dia membawa segolongan manusia yang tak menggunakan akal untuk mengikutinya. Pun boleh begitu maksud yang dikandang. Para pendengar hati dan dikasih sekalian, kemudian dalam ayat ini kita dapat lihat Allah menyebut wa yatakhizaha huzwa. Telah pun saya terangkan kepada tuan-tuan, itakhazani atau wazan ifta'ala dia datang dari perkataan akhaza wazan fa'ala, tapi kalau itakhaza dia jadi wazan ifta'ala. Dalam bahasa Arab dia suruh acuan kata ni, wazan ni, sekali penambahan
sesuatu huruf dalam perkataan itu, dalam wazan itu, dia membawa makna yang baru. Perhatikan ayat yang selalu kita bacakan itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kan kasabat dengan ikasabat tu berasal daripada kasabah. Tapi bila sebut kasabat lain daripada ikasabat. Kalau kasabat tu maknanya berarti usaha yang biasa-biasa. Tetapi kalau ikasabat dia merujuk pada satu inisiatif yang berterusan dengan kesungguhan, dengan penipuan, dengan helah, dengan yalah, bayangkan orang yang bekerja dengan halal, senang nak jawab pada orang, kau kerja apa? Saya kerja sebagai seorang pensyarah, mengajar orang tentang ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya. Tapi kalau anda seorang scammer, hidup senang lenang, pakai kereta mewah, di rumah mewah, orang tanya, anak tanya, apa kerja apa sebenarnya? Apa nak jawab? Kerja menipu orang, kan susah nak jawab. Maknanya perkataan digunakan oleh Quran kasabat dengan iktasabat berbeza. Mana kasabat tu orang yang mencari pahala dengan laluan-laluan ditunjukkan, dengan sunnahnya, dengan amalan para salafus salihnya, maka itu jelas. Sembahyang berjemaah, bagi sedekah, bersembunyi daripada pengetahuan orang, baca Al-Quran, bangun tahajud, semua mudah, lancar, senang jalan. Tak ada memerlukan apa-apa bayaran tol pun untuk kita melakukannya. Tapi kalau nak buat benda yang bersifat iktasabat, wa 'alaiha maktasabat, maknanya kena buat satu benda tu dengan susah payah, kena bangun malam tu, kena pakai muka lain ke, kena menaiki kenderaan lain ke, kena pergi bersembunyi ke, lepas tu kena tangkap, nanti kena menipu pula, macam-macam benda. Jadi maknanya di sini perkataan akhaza dan itakhaza ni berbeza. Maknanya setiap kali penambahan huruf dalam satu wazan itu dia membawa makna baru, dan penambahan itu menunjukkan pada kompleksiti, adanya penambahan makna, berarti ada kesukaran yang dilalui untuk melakukan perkara tersebut. Ayat ni berkaitan dengan seorang musuh Allah, musuh Rasulullah SAW, yang kerjanya bila dalam kitab-kitab tafsir, Qurtubi ke, Al-Mutabari ke, Al-Imam Sawi ke, menyebut perkara yang sama, bahawasanya kerjanya ini bila mendengar Nabi menyampaikan Quran di Mekah, dia berusaha untuk memalingkan manusia. Engkau dengar cerita Muhammad itu, cerita Ad, cerita Thamud, baik engkau dengar cerita tentang ahli-ahli perniagaan yang berjaya, yang aku bawa pulang dari Parsi, daripada Rom. Ni cerita manusia yang cukup celaka di sisi Allah ini. Tuan-tuan dimulakan kasihan. Ini jadi content creator yang mempunyai pengikut yang ramai. Mana satu kita bawa apa yang mendekatkan diri manusia pada Allah ke, ataupun kita bawa kepada manusia yang disifat Allah sebagai jalan. InsyaAllah perkara ini akan saya bawakan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.